A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Jutaan terima kasih atas kesudian menjemput dan syukur pada Allah kita berhimpun di tempat yang baik dalam taman-taman syurga Allah. Moga-moga waktu hidup kita duduk dalam taman syurga, Allah bagi syurga pada kita nanti. Nama saya Amran bin Yusuf, dalam IC Cik Amran bin Mat Yusuf. Nombor IC 7005170661. Umur 47 tahun. Mempunyai seorang isteri buat sementara waktu. 5 orang anak, seorang menantu dan seorang cucu. Ada orang kata, Ustaz, laku cepat ni kenapa? Kenapa cepat dapat? Saya dulu memang laku menikah umur 19 tahun. Saya menikah umur 19 tahun ketika masih belajar. Bukan sebab gatai, tapi itu sebab rezeki yang Allah bagi. Anak lelaki yang sulung, yang perempuan kedua 27, 26, 19, 12 dan 10 tahun. Selang lelaki perempuan, lelaki. Itu juga untuk sementara waktu. Esok lusa belum tentu. Okey, baik. Saya bukan seorang ilmuwan Islam yang banyak ilmu. Bukan, tuan-tuan dan perempuan lebih banyak. Kita nak kongsi ilmu. Nabi kata, Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Kita nak sembang bukan banyak ayat, walaupun satu ayat, tapi dia manfaat, itu lebih baik daripada sembang kosong yang tak ada manfaat. Daripada ribuan ayat itu merugikan kita. Ya, insya-Allah. Kalau siapa-siapa suka menonton TV, dia akan jumpa saya dekat program Tanyalah Ustaz, program Halaqah, Positif Pagi di TV3. Kadang-kadang dalam program Wanita Hari Ini, Jejaka Hari Ini tak ada, Wanita Hari Ini, banyak program jugalah yang ada. Dan siapa yang suka mendengar radio mungkin akan dengar, terutama bulan Ramadan ini saya ada program khas di Selangor FM pada setiap 6.15 petang. Setiap 6.15 petang Selangor FM, yang lain-lain tu jemputan lah. Yang itu sahaja. Dan saya adalah pengetua dan pengasas Madrasah Raudhah Al-Ilmi, iaitu satu pondok pengajian kecil saja di Bukit Beruntung, Prima Beruntung, Bukit Beruntung. Saya dapat sebuah rumah banglo yang diwakafkan oleh salah seorang daripada anak murid saya yang sudah 28 tahun tinggal di US. Jadi dia beli je rumah tu, dia serah pada saya. Rumah yang dia beli tu rumah orang, masa dia serah rumah hantu. Maksudnya tak pakai, habis semua curi, orang curi habis lah, dengan tingkap, dengan pintu semua. Jadi saya dapat rumah hantu, saya jadikan balik rumah orang. Jadi sekarang Alhamdulillah tak banyak pelajar. Saya ada lebih kurang 30 orang pelajar lain bersama 3 orang guru. Dan timbalan pengetua atau pentadbir serta orang yang berat tu adalah anak sulung saya yang kelulusan degree pengajian Islam. Dialah yang uruskan. So saya setiap pagi saya akan pergi tengok, dan tugas saya adalah cari dana bagi menghidupkan madrasah tu. Yuran ada, bayar 40%. Daripada 100%, mak bapak yang bayar cuma 40%. So 60% welfare. Siapa yang tanggung? Bila saya pergi ceramah, bila kita bagi tahu, orang jemaah lah yang tanggung. Tapi so far anak-anak kami tak pernah kurus, melainkan bertambah gemuk. Tu kan. Makan satu hari 4 kali, cukup, tak ada masalah. Minum pagi, Alhamdulillah mengenyangkan. Belum lapar dah makan tengah hari. Makan tengah hari, cukup mengenyangkan. Belum lapar, udah minum petang, kari pap King Kong. Maksudnya, bongsor tu. Jadi kalau nak ikut nikmat kita sangat
Banyak, nikmat kita sangat banyak. So kita takut nikmat yang kita kufuri. Nak ada kaitan tajuk kita ni. Bila ditanya pada saya tajuk apa hari itu, saya bagi tajuk terus. Insan rugi dikala Ramadan pergi. Tapi ada insan rugi dikala Ramadan masih di sisi. Maksudnya manusia ini memang sifatnya adalah rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur, demi ruang yang diberi Allah, manusia itu lafi khusr. Maksud apa lafi khusr? Sentiasa rugi. Kalau khusrin itu rugi. Tapi lafi khusrin adalah sentiasa rugi. Ini satu kerugian yang sangat besar. Sampai tak sedar langsung dia dalam keadaan kerugian. Ya, kita sangat-sangat menakutkan. Okey, baik. Dalam bab rugi lah, bab rugi kita nak cari simple. Hari ini pertemuan pengenalan. Kita nak buat simple-simple aja. Saya memang tak suka baca kitab tebal. Sebab yang dengar bukannya faham no. Kan? Baca kitab tebal-tebal buat apa? Kita nak memperbetulkan keliling harian kita hidup ni. Yang tu yang kita nak kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita melihat bahawa ada manusia rugi Ramadan dalam sebelum Ramadan tu dah tentu dah. Masuk Ramadan pun sama, penghujung Ramadan pun sama, tamat Ramadan, masuk Aidul Fitri pun rugi juga. Dan kita nak tengok kerugian yang paling besar dalam riwayat Ibn Hibban dan riwayat Ibn Khuzaimah. Hadis sahih. Saya belajar ilmu hadis, takhasus hadis. So kita akan sebut tentang hadis sebab orang Melayu suka pada hadis palsu daripada hadis sahih. Orang Melayu memang gitu kecil ni. Hadis sahih lambat-lambat dia nak yang palsu juga. Kan? Baik. 3 doa Jibril alaihissalam yang disebut dalam riwayat Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Sebelum sebut riwayat yang sahih, ada riwayat yang telah dipalsukan. Kan? Ada kan? Jibril berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, abaikan, hilangkan, padamkan semua kebaikan hamba-Mu ini yang masuk ke bulan Ramadan. Tapi sebelum itu mereka tidak melakukan 3 perkara. Minta ampun pada ayah dan ibu mereka. Minta ampun pada pasangan hidup mereka. Minta ampun pada teman-teman dan jiran-jiran mereka. Hadis ni adalah hadis palsu. Bukan hanya palsu, la aslalahu, tiada asal usul, tak tahu mai mana hadis. Tak ada dalam kitab hadis. Kitab sahih dah tidak ada. Kitab dhaif tak ada. Kitab maudhu' tak ada. Kitab palsu tak ada. Orang yang buat hadis ni hebat. Dia memang hebat. Hebat. Dia memang hebat. Dia curi sikit daripada hadis sahih, dia pusing. Bila kita ada ulama mengaku dengan riwayat dengan Imam Ahmad Hanbal, dia kata apa? Kami cipta 4,000 hadis palsu. Dia seorang buat mari Kelantan pula. Saya orang Kedah sebenarnya. Saya orang Kedah, bukan Kelantan. Okey. Dia ada orang Kelantan, dia Kelantan ke? Tak ada. Okey. 4,000 hadis palsu, dia seorang saja. Bayangkan kalau lagi tambah 3-4 kerat lagi, puluhan ribu hadis palsu. Jadi kita nak sebut hadis ni adalah hadis yang sahih. Sebab tu pesanan saya paling awal, kita semua lelaki, perempuan, bila terima WhatsApp, tolong jangan share dulu. Jangan share dulu. Takut share tempat duduk dalam api neraka Jahannam. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berbohong atas nama Nabi, dia itu seperti bersiap tempat duduk dia dalam api neraka Jahannam. Patut kita share hadis dapat pahala. Ini share je hadis, tempat duduk dalam neraka. Rupanya banyak tempat duduk dalam neraka kita. Nah, ini bahaya. Ya? Jadi tak payah tunjuk alim sangat, tak payah share. Ini kita nak tunjuk kita punya tu, Facebook kita tu dia apa? Islamik dan aktif. Aktif, Islamik, aktif. Nampak benar Islamik. Dia hadis tu dia tak baca, share je. Baca dah. Betul. Minta maaf lah. Saya suka bercakap begitu. Nak bagi faham sebenarnya kan. Sebab tu kalau kita guna bahasa kitab yang lama bukannya faham no. Nak cerita hak di keliling kita ni. Baik. Hadis yang kita sebut tengah hari ni yang sahih adalah riwayat Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah. Dalam sahih Ibn Hibban dan sahih Ibn Khuzaimah. Tak ada siapa boleh larang kita menyebut hadis ni hadis sahih. Baik. Hadis ni tentang 3 doa Jibril alaihissalam. Nabi SAW ketika nak khutbah, Nabi letak kakinya di tangga mimbar yang pertama, lagi Nabi sebut amin. Tangga mimbar kedua Nabi sebut amin. Tangga mimbar yang ketiga Nabi sebut amin. Jelas perkataan Nabi itu menyebut amin, amin, amin. Tangga mimbar Nabi ada berapa? 3. Tangga mimbar kita ada berapa? 30.
Naik nak khutbah asma dulu ke atas. Kalau nak bubuh 30 kau bubuhlah eskalator ke lift ke apa ke. Nah, ustaz-ustaz kan badan besar banyak. Nah, sepatutnya tak payah tinggi-tinggi dah. Kenapa? Sebab mic kita tu, kita punya sistem super duper woofer. Kan ya? Cukup hebat dah, tak perlu nak tinggi-tinggi. Tapi nak buat macam mana? Naik. Nasib baik tak tumbang. Nah ya. Jadi 3 je. 1, 2, 3. Amin. Selepas khutbah, sahabat yang dengar ni, sifat sahabat apa dia? Suka bertanya. Suka bertanya, bukan suka mengukur. Tengok lain macam orang tu solat. Habis. Ni syiah ni. Pandai penuh. Ini habis ni. Ini golongan ayah pun. Ayah pun dah mati kan? Ini golongan ayah pun ni. Belum apa-apa lagi. Dah pandai ngutuk orang. Ingat ya, ulama ilmu. Dia kata apa? Apabila kamu melihat sesuatu yang pelik bagi pandangan kamu terhadap orang lain, bukan semesti orang itu salah, tetapi yang pasti awak bodoh. Awak tidak menguasai ilmu tentang perkara tersebut. Contoh, orang angkat isyarat musabbihah. Ya, isyarat musabbihah, dia ada pertama jarinya diletak kat sini. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, tegak sampai habis. Yang kedua, dia angkat asyhadu an la ilaha illallah, dia turun balik. Yang kedua, dia letak kat sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni bergerak sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita kata apa kat dia? Ramai orang kita akan cop dia Wahabi. Sedangkan itu adalah amalan Imam Malik. Imam Malik tok guru hadis pada mazhab al-Imam Syafi'i. Betapa besarnya dosa kita menghukum. Tapi dah tak reti, ngata kat orang mata kata. Yang tak betul yang ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu musing tu, yang tu tak betul. Ilmu adalah sangat penting. Baik. Sebab tu sahabat sifatnya apabila dia tak tahu, dia terus tanya. Dia tidak jatuh hukum. Ya Rasulullah, kami dengar Tuhan menyebut amin. Mahunna ya Rasulullah. Apakah bondo ya Rasulullah? Lebih kurang macam itulah maksudnya. Sahabat ni ustaz mengajar. Lepas mengajar, saya di penghujungnya. Sahabat biasa ikut kuliah saya kat Kota Kemuning. Sebelum tamat, saya akan bagi masa 3-4 minit untuk buka untuk soalan. Masa kita buka, tak ada siapa pun tanya. Sedangkan para sahabat, dia nak tanya. Tapi kita, ustaz dah buka soalan, tak ada siapa pun tanya. Ustaz dah balik, dia orang buat majlis fatwa baru. Ustaz dah balik, dia orang buat majlis fatwa baru. Akhirnya ustaz yang sesat. Fatwa dia diturun hukum dah terus dah. Tak, kita perlu jadi golongan yang kuat bertanya. Jangan dengar apa orang kata, kerana banyak orang kata itu dusta, lagi auta, sukar nak jumpa fakta. Hari ni orang cakap itu dan ini, tapi dia sendiri tak ada ilmu. Ya, hati-hatilah. Baik. Ketika Nabi SAW mendengar soalan para sahabat, sahabat kata, ya Rasulullah, tolong beritahu kami apa benda yang menyebut amin. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wahai sahabat sekalian, ketika aku meletakkan kakiku di tangga mimbar yang pertama, datang Jibril AS, lantas dia berdoa. Apa doa Jibril yang aku aminkan? Jibril doa, ya Allah, ya Tuhanku, binasalah, celakalah apabila seorang kamu dipanggil masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi hingga tamat Ramadan dia tak dapat pengampunan dari Tuhannya. Nabi kata amin. Doa Jibril dah tentu makbul. Aminnya Nabi lagi makbul. Apa Nabi kata? Orang yang dibenarkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Siapa orang? Kita lah. Jangan tengok orang lain. Kita kan mimpi orang Melayu mimpi gigi jatuh. Gigi jatuh, ini orang nak mati ni. Dia bukan orang juga, orang lain juga mati. 3-4 kali gigi turun, orang aja nak mati. Dia bukan orang. Itu yang silapnya kita. Ya, silapnya kita adalah apabila kita cepat meletakkan hukum pada orang lain dan kita tak rasa apa-apa. Ya, baik. Apa tandanya apabila Nabi SAW mengatakan orang dimasukkan ke dalam bulan Ramadan tapi tamat? Sepatutnya kita kembali kepada Aidul Fitri. Malam tadi saya di Masjid College Universiti Islam
Selangor, kuis. Cerita tentang Aidul Fitri. Maksud bukan cerita Bahari Raya, bukan. Kembali kepada fitrah. Cerita kembali kepada fitrah, ya. Balik kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sepatutnya bila dinamakan Aidul Fitri? Sebab 29 hari kita diberi madrasah pengampunan yang disediakan oleh Allah. Masuk sejak Aidul Fitri, kita disebut oleh ulama waladat ummuhu, seperti dilahirkan oleh ibu kita semula. Tak sepatutnya kita jadi golongan yang celaka lagi binasa. Apa maksud celaka? Neraka. Celaka neraka. Binasa hina dalam neraka. Ada orang masuk neraka angkat letak slow je. Tapi kena bakar juga. Slow je tak. Terhormat. Ada yang masuk dalam keadaan dicampak, dibaling dan begitu, tak dipandang langsung. Itu binasa lagi celaka. Jadi golongan yang macam mana? Golongan yang ni. Golongan yang masuk Ramadan tapi sia-sia. Apa yang dia sia-sia? Allah memberi tawaran cukup banyak pada kita. Tapi kita tak terima tawaran Allah SWT. Pantang Giant buat offer je. Beratur depan Giant, IOI Mall, ya, itu dan ini. Manusia beratur depan pagar, belum pagar dibuka dah manusia penuh. Tapi Allah offer kita 1500 tahun dulu. Tak terima-terima. Allah tawarkan kita pada bulan Ramadan apa? First, ibadah puasa. Ibadah puasa hak mula-mula sekali. Kalau Allah tak suruh kita puasa, boleh ke tak boleh? Boleh. Kau suka Allah Ta'ala tak? Boleh. Kita andaikan solat maghrib sunat, solat isyak sunat, solat duha dah tentu sunat, puasa Isnin sunat, puasa Ramadan sunat, pergi haji sunat. Apa jadi dengan kita? Pakat menyunat aja. Kenapa tak buat sunat? Sunat. Itu sebab tu di antara yang sunat, Allah paksa kita buat yang wajib supaya kita tu dimasukkan ke dalam syurga. Paksa. Baru kita nak buat. Itu pun menyengit solat, mengeliat. Dah tak larat sebenarnya. Maka sebab itu kita kena ambil tawaran Allah. Allah tawarkan kita yang pertama sekali ibadah puasa dalam tawaran yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata puasalah, aku nak angkat kamu menjadi orang bertakwa, dakhalal jannah, masuk syurga. Itu pun kita nyombong, tak nak. Orang yang nak masuk syurga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lantas Allah nak bagi kita. Syaratnya apa? Puasa. Puasa apa? Jangan puasa mulut sahaja. Bermula dengan puasa hati. Kerana hati merosakkan kita banyak. Hati boleh buat kita gila. Kan biasa dengar tak? Dil to pagal hai. Dil divana hai. Dil to pagal hai. Dil divana hai. Faham? Tak faham eh? Dil to pagal hai. Hati boleh jadi gila. Hati boleh jadi rosak dan binasa. Ujung sana ada Syahrul Khan suang. Dia faham. Saya selalu kata gitu. Kaitan hati kita ni cukup besar sebenarnya. Syaitan merosakkan ibadah kita melalui hati. Orang pergi masjid. Dia pergi masjid, syaitan kata, cuba kau tengok siapa datang, siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang. Bukan ada kerja kita. Pergi masjid, tengok orang tak datang, tengok orang tak datang. Engkau dapat datang pada okey-okey dah tu. Kemudian datang-datang tengok ramai kan. Syaitan kata, cuba kau check tengok. Dia orang ni ada makan, boleh datang, tak ada makan, tak datang. Busuknya hati kita. Jadi makmum. Syaitan kata, cuba kau dengar Tok Imam baca. Tok Imam ni selalu baca salah. Ada yang tak betul aja. Makmum kaki komplain. Tok Imam pun syaitan kacau. Jadi cuba tengok solat tarawih. Solat tarawih patut baca pendek ke panjang? Pendek. Orang perempuan nak baca panjang tadi ya. Dia suka panjang. Jaga. Hati-hati ya. Kenapa? Sebab kita kadang-kadang tiap-tiap bulan Ramadan ni kita ambil imam-imam import. Pakai import player. Local player tak boleh score. Dia ambil import player. Proof. Oh tu kan. Naik Zoom pergi kat sana, pelajar tahfiz kita umur 16 dan 17 tahun. Sedangkan makmumnya 61 dan 71 tahun.
Dia tak perasan. Dia naik zoom pergi ke depan Allah. Ni takbir ke? Azan ketiga ni. Panjang tu patut 2 ya kan? 2 harakat Allahu Akbar. Tiba-tiba malam pertama dia hentamnya 1 juzuk. Bergegar kepala lutut makmum. Ni hafazannya baik tapi dia tak faham. Sebab tu saya tak buka tahfiz, saya buka pondok supaya al-faham bukan al-hafiz mata. Supaya dia faham apa yang dia belajar. Malam kedua dia bagi lagi 1 juzuk. Malam ketiga kita cuba bertahan walaupun dah tak tahan. Cuba bertahan. Kena lagi 1 juzuk. Malam keempat separuh makmum tak ada. Masjid tinggal 3 saf aja. Akhirnya bila masjid tinggal 3 saf, separuh makmum tak ada. Pengerusi masjid pegang mikrofon. Ni, pengerusi surau. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah tanda akhir zaman. Orang kampung kita iman tak kuat. Pandai betul mengata pengerusi ni. Makmum tu bukan iman tak kuat, tapi imam yang tak cerdik. Makmum bukan tak datang. Dia orang berhenti di simpang dulu, bincang masjid mana baca pendek. Dia pergilah masjid yang baca pendek tu. Masalah kita, kenapa? Setan masuk dalam telinga tu imam. Tu imam tu pada dasarnya nak baca pendek je. Tapi setan kata, tak patutlah pendek. Setan kata tu, tengok jubahlah dulu. Jubah pun Al-Haramain. Tu kan. Kena ayat tu panjang juga tu. Akhirnya Nabi pesan suruh pendek. Dalam riwayat yang sahih, ini dia datang-datang tu, dia dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang kata habis dah. Time dia solat sendiri, dia terlambat. Inna a'tainakal kautsar. Hati-hati mainan syaitan. Cukup kena jaga. Ya, kita yang kerja pun sama. Jangan kerja disebabkan bos. Kerjalah kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah esok bahan kita banyaklah dalam syurga Allah Ta'ala. Simpanan banyak. Tapi kalau kerja sebab bos, habis sia-sia lah kita. Ya, jadi nak betulkan yang ni. Yang betulkan apa tadi? Yang nak betulkan Ramadan Al-Mubarak tentang puasa. Puasa la'allakum tattaqun. Orang bertakwa ni dia indah. Hidup dia indah orang bertakwa. Nampak tabung tu pas tabung. Jangan pas saja. Ini takat pas saja. Isi tidak. Tu kan. Dia nampak bila dia nampak kebaikan ya, dia nampak apabila Allah nak angkat dia menjadi la'allakum tattaqun, maka dia terima tawaran Allah. Tapi ramai manusia yang tak terima. Yang kedua, Allah tawarkan lagi, nak tengok dia untung ke tidak atau dia rugi. Allah tawarkan puasa sebuah pengampunan. Puasa sebuah pengampunan. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa kerana iman pada Allah, harap ganjaran daripada Allah, diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Apa lagi kita nak? Harap kita nak masuk syurga kerana amal? Bohong. Dusta. Baca Quran baru 3 ayat menguap, udah 5 kali. Orang pulun tahajud, dia terkejut. Ya betul. Zikrullah cuma sedikit, lenanya panjang. Kan? Sedekah jauh sekali, termasuk golongan al-bakhilun wal kedukutun. Banyak itu bahasa Arab baru tu. Tolong ya, kita nak melihat pengampunanlah hadiah untuk kita ke syurga Allah. Pengampunan. Orang yang mati dalam pengampunan Allah, Allahu Rabbi. Kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim, kitab Sahih Muslim, kitab Al-Imam Nawawi Riyadhus Salihin, cerita tentang bagaimana seorang pelacur yang bagi makan, bagi minum anjing, dakhalal jannah, masuk syurga. Orang yang berzina dihukum hudud dengan dia punya taubat tu, kata Nabi, menyamai 70 taubat syuhada di Madinah. Orang yang bunuh 100 orang, tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia mau bertaubat pada Allah, dakhalal jannah. Dia tu born be a killer. Dilahirkan untuk menjadi pembunuh aja. Solat tak pernah. Kita tarawih 20 rakaat. Takkan tak masuk syurga lagi kan? Tapi dia tak masuk syurga jadi apa? Sebab dia dikelilingi dengan syaitan. Syaitan suruh dia buat amal, tapi cerita ke orang. Buat solat tahajud. Lepas ambil solat tahajud, perang ambil gambar sejadah.
update kat Facebook, Alhamdulillah jam 4 pagi selesai 8 rakaat tahajud. Tu bodoh namanya. Bukan jahil lagi lah, tu bodoh namanya. Ya, orang tak tahu kita duduk dalam bilik. Bukan laki pun tak tahu kata bini solat. Laki tak tahu, laki mengerong. Kerong. Bini tahajud, patut bini tak payah tahajud. Yang tahajudnya suami. Isteri ni dia kerjanya banyak. Sebelum dia tidur, orang lain dah tidur. Suami dah tidur, anak-anak dah tidur. Isteri tak tidur lagi. Dia cek pintu pagar sana, pintu pagar sini. Kita kata pagar dah kunci dah, dia goyang pintu. Dah kunci. Suami dah tidur, anak-anak dah tidur. Dia pergi survey dulu bilik anak, bilik apa semua tengok. Oh dah lena, spray baygon. Patut laki boleh hidup 70 tinggal 60. Spray. Dah, lena. Baru tidur je Lena je, baru nak lena, suami cuit. Tuntutan hak seorang suami. Ya, betul. Ini hukum kehidupan. Letih, baru nak lena, anak pula nangis. Ketika itu siapa yang paling sabar? Suami. Yes. Macam biasa je. Masa anak menangis, suamilah paling sabar. Suami, isteri kata, bang, anak kencing. Innallaha ma'as-sabirin. Dia pandai. Isteri juga yang bangun. Kemudian besok hari siapa yang bangun dulu? Isteri. Saya tak tahulah kalau company sini bini bangun lambat. Tu kan. Tapi biasanya isteri akan bangun dulu. Isteri ketika bangun dia tatap suami dia, tatap anak-anak. Nak kejut tak sampai hati? Takut isteri dan suami dan anak-anak tidur tak cukup. Dia bangun pukul 3 pagi berdebar, masak untuk sahur. Kita pun tak tahu ni masak kemarah ni bunyi berdebar. Masak kemarah. Dan ketika isteri bangun, isteri tidak pernah berfikir tentang diri dia. Dia berfikir suami nak pergi kerja, apa pakaian dia, anak, apa nak makan dia, nak pergi sekolah gini. Dia tak pernah fikir tentang diri dia. Bangun tu baru dia terkejut. Baju kelawar 2 hari tak tukar. Baru perasan baju kelawar koyak sampai ke pinggang dah, tak jahit-jahit. Itu ada suami bagi tahu dengan saya. Kan, kemudian cuba tengok rambut dia pun tak dan sikat, udah macam likat. Dia sikat rambut anaknya semua elok, dia tu tak sikat. Nasib baik pakai tudung. Nampak? Perjuangan seorang perempuan, sebab tu orang perempuan ni dia mudah dakhalal jannah, masuk syurga Allah Taala mudah. Kan? Cuma sifat dia apabila dia tidak menepati Al-Quran dan As-Sunnah, maka sia-sia, habis rugi. Apabila syaitan mengendalikan kehidupannya, dia buat dan dia ungkit, bang, kalau tak ada saya lah kerja dekat sini, abang kancil pun tak dapat pakai tau. Habis. Ini golongan yang rugi. Sangat rugi. Bang, abang ingat tak, hutang abang 12 tahun lepas pun tak bayar tau saya. Bukan salah menuntut hutang dengan suami, tapi kalau semua dikira hutang, mana harta kita di akhirat? Mana harta kita di akhirat? Tak ada. Semua dah ambil kat dunia. Ya, panjang perbahasan kita ni, panjang tak cukup sekali jumpa sebenarnya. Dia kena jumpa setahun setiap bulan. Setahun itu. Nak kena bagi tahu ni, nak kena faham. Orang yang dapat puasa ni, apa lagi kelebihan tawaran Allah daripada la'allakum tattaqun, ghufira lahum ma taqaddama min zanbi. Jadi orang takwa diampun dosa, dan yang ketiga apa? Orang yang berpuasa disediakan pintu rahmat yang bernama pintu syurga itu Ar-Rayyan. Masuklah kamu wahai orang-orang yang berpuasa ke dalam syurga melalui pintu khas. Kita pergi mana-mana, jangan pergi manalah, kita pergi tengok bola aja. Dekat apa nama tu? Stadium Shah Alam lah katakan. Okey, Stadium Shah Alam. Awak dapat VVIP punya pass. Awak takkan masuk ikut pintu depan bu gitu kan. Okay, masuk relax, tenang. Gitulah keadaannya di syurga. Lebih hebatlah masa masuk ke dalam pintu tu, pintu yang dinama Ar-Rayyan. Tapi sayang, kita tak mengambil pintu yang ditawarkan oleh Allah. Kita ambil Ar-Rayyan saja. Bubuh nama anak Muhammad Rayyan. Tak padan. Ayah dengan mak hitam legat. Bubuh nama anak Muhammad Rayyan. Bukan salah, tetapi bubuhlah nama dia patut dengan badan. Hidung udah nyemek gini, kembang kiri kanan, tak padan dengan nama tu. Ustaz, anak saya nama Muhammad Andrew Daniel. Andrew Daniel. Kenapa letak nama Daniel? Ustaz, itu nama Nabi. Nama Nabi bukan Daniel, Daniel.
Lebih baik letak nama Rasul. Daripada Nabi, baik letak nama Rasul. Nama apa Ustaz? Harun, Yaakob. Tak sedap Ustaz. Oi. Itu kan lain. Kita punya perjuangan sebenarnya tak ikhlas dalam hidup. Orang perempuan pilih nama apa? Hidayah. Hidayah kan dapat kebaikan. Hidayah, amin. Hidayah, amin. Kata gitu. Ini kawan-kawan panggil Dayah sabun. Dayah kan brand sabun. Ada Hidayah sini? Bukan ya? Betul. Ni orang lelaki. Nama elok dah Ahmad atau Muhammad kan terpuji. Muhammad, amin. Patut gitu. Ini panggil Mamat, mati. Al-haya wal mamat. Hidup dan mati. Mamat 3 kali sebut, mati terus. Itu kan. Jadi agama menceritakan kebenaran yang sungguh baik, tapi kita rasa kita tak tahulah kenapa jadi gitu. Baik. Jadi kesimpulan pertama ni ya. Pertama sekali kita jadi golongan bertakwa, kedua golongan yang dapat pengampunan, ketiga golongan yang dapat masuk syurga melalui pintu yang khas. Syurga dah. Tapi ada manusia rugi yang tidak mengambil puasa yang disediakan oleh Allah. Bukan panjang mana. Kejap aja puasa kita tak macam luar negara. Ya, puasa kita kejap aja. Sana siang panjang. Dah buka kejap-kejap nak sahur dah. Kita Masya Allah hebat. Ya. Jadi kebaikan yang kedua apa? Kebaikan yang kedua yang tawaran Allah yang Ta'ala kita tak terima. Dalam puasa ada sahur. Dalam sahur ada apa? Barakah. Apa itu barakah? Kasih sayang, penjagaan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita orang Melayu, barakah marbutah, barakah tak ada apa-apa. Tapi bagi Islam, barakah itu kasih sayang Allah. Atas dasar kasih sayang Allah, hari ini kita boleh duduk dalam taman syurga Allah Ta'ala. Atas dasar kasih sayang Allah, hari ini kita boleh cari rezeki yang halal dan boleh beli macam-macam, termasuk beli pakaian untuk isteri sebagainya. Bini dia memang suka beli barang sikit, bagilah dengan dia. Ada seorang anak murid tanya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya ni pulun cari duit, bini pulun perhabis. Macam mana, apa hukumnya? Hukumnya betul lah tu. Sunnatullah yang telah ditentukan, laki cari duit, bini perhabis. Kalau dah duit cari tak habis, apa cerita? Kan? Bank negara tak boleh simpan banyak-banyak. Pakai aja duit tu. 7 almari dalam rumah, 6 almari semua baju bini belaka. 1 almari baju kita dengan baju anak. Nandui sikit dulu baju kita. Jadi tak apalah kalau dia orang nak beli baju, bagi je lah. Beli tudung pun jadilah. Semalam baru minggu lepas beli tudung bawaan. Pagi tadi tudung tenggiri. Ya, belum tentu esok mungkin kembung. Allah. Saya tak tahulah faham ke tidak, tapi itulah kenyataannya. Itulah kenyataan. Saya menggunakan bahasa mudah untuk difahami sebenarnya. Kita tak nak bahasa panjang, kita tak faham buat apa kan. Jadi nak bagi tahu direct kepada kita bahawa itu kenikmatan yang Allah bagi. Baik. Dalam bab sahur ada barakah. Dalam sahur juga Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa sesungguhnya jangan kamu tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air, disebabkan orang yang bersahur itu diselawati oleh Allah dan para malaikat. Minum air, bismillahirrahmanirrahim, minum air, calo bete, calo karte. Allah bagi apa? Allah berselawat. Apa maksud Allah berselawat? Allah kurniakan kebaikan, rahmat, barakah. Kenapa malaikat berselawat? Malaikat berdoa, ya Allah kurniakan lagi kebaikan bagi mereka. Tu cukup indah. Cuma sahur itu harus menepati sunnah. Jangan sahur yang menjadi punah. Apa sahur? Sahurnya kurma. Jaga. Jangan makan kurma. Makan tamar ataupun rutab. Sebab kurma ada kurma daging, ada kurma ayam. Jangan. Nanti kurma bermangkuk-mangkuk. Kan? Jadi makan tamar. Beberapa butir tamar dan beberapa teguk air. Sudah selesai. Sahur. Ustaz, sahurnya sunnah Nabi pukul berapa? Kira-kira 10 minit sebelum azan subuh. Ustaz, jam berapa? Katalah 5.40 masuk subuh. Contoh, 5.30 kita start makan. 10 minit tak sempat Ustaz. Akak memang tak sempat. Orang makan kurma. Orang betul-betul makan kurma. Betul, awak makan kurma daging. Sahur, tak payahlah makan kailan ikan masin, tom yam campur, ya siakap 3 rasa. Tu bukan bersahur, tu muntah darah. Dia simple aja. Sahur ni
kena makan alas perut supaya perut pagi tak terkejut. Ustaz, kalau tak makan nasi kan besok lapar. Memang tujuan puasa nak rasa lapar. Yang kenyang ni pelik ni kenapa? Kan? Puasa nak menjiwai kepayahan orang miskin, seharusnya merasai kelaparan. Nabi terpaksa siram kepala dengan air ketika waktu tengah hari kembang. Jadi kita boleh mandi tak waktu tengah hari? Boleh. Orang Melayu salah tak boleh. Makruh. Nanti dia tambah pula makruh tahrim. Makruh boleh jatuh haram dan sebagainya. Kita orang Melayu kejap batal. Bila nak sah kalau semua batal? Yang tak boleh berendam dalam batap tu je. Berendam lega, agak-agak berendam sampai berbuka je lah. Itu hukumnya makruh. Bukan haram pun, makruh je. Tapi kita kan tak boleh. Kita belajar bab puasa dah banyak benda. 20 Qardawi kata pelik lah manusia. 27 perkara batal puasa. Bila nak sah kalau semua batal belaka ni? Itu batal, ini batal, itu batal, ini batal. Asasnya 4 aja kan? Makan dengan sengaja. Katakan hari Ahad kan bangun lambat sikit. Hari Ahad kan puasa kedua itu Ahad kan kita puasa Sabtu kan? Tidur, bangun sahur, lepas tu tidur balik. Sebab hari cuti, tidur balik. Jaga pukul 9. Pergi jalan tengok, meja makan tadi ada makanan lagi. Ada makanan, basuh muka, makan tambah. Makan tambah. Sementara tunggu anak turun-turun, mak, puasa le, opocot. Batal ke tidak? Tak, itu rezeki yang diberi oleh Allah. Itu hadis Bukhari. Kita pula kata, kenapa aku tak dapat rezeki tu ya? Sampai susah. Kita bawa kereta kita, kan tepi tu kita selalu simpan air kosong. Daripada bulan Syaban dulu kita simpan. Tak bawa keluar, masuk bulan Ramadan. Pergi jalan. Traffic light. Ada 3 lane. Kita lane tengah. Ni elok pakai songkok putih ni. Elok tak tu. Nasib baik tak balut serban. Lepas tu berhenti tarik handbrake. Dahaga lah angkat muka gong. Perasaan orang ni tengok. Tengok. Opocot apa? Sebotol dah habis. Hukumnya apa? Hukumnya teruskan puasa. Bukan. Hukumnya teruskan puasa. Dia tak batal. Jadi yang batal makan dan minum dengan sengaja. Jadi 2 perkara. Batal makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Yang ketiga berjimak di siang hari bulan Ramadan. Yang tu memang sengaja. Mana diorang merangkak. Lepas tu tiba-tiba pocong. Minta maaf lah wahai orang perempuan sekalian ya. Saya bagi tahu dalam kitab sebut apa? Jangan sembunyi. Kan pandai ni. Jangan sembunyi benda ni. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyi ilmu sedangkan kamu mengetahui. Siapa sembunyi ilmu, mulut dia akan dimasukkan api-api bola neraka besok di akhirat. Tu kena bagi tahu. Walaupun kadang-kadang orang tak apa suka lah. Yang ni orang suka. Last kali apa? Haid dan nifas bagi orang perempuan dah selesai. Orang lelaki takkan haid juga. Selesai 4 perkara. Ini tidak. Ustaz, kuih hidung batal Ustaz. Ya Allah. Hidung siapa? Hidung saya. Korek je lah. Kuih telinga batal. Tak ada, korek je lah. Ustaz, kalau saja-saja saya kerja tak ada bulan Ramadan duduk depan komputer gini. Hukumnya makruh aja, tak batal. Siapa kata batal? Mana ada ajaran kata batal? Malah Imam Syafi'i tak pernah kata batal. Siapa yang kata batal ni? Sebab kita selalu mengambil hadithul, kita tak mengambil hadithul Nabi, kita mengambil hadithul Melayu. Itu yang masalahnya. Yang batal masuk sesuatu rongga ke dalam rongga berlubang sampai ke usus perut. Awak kuih hidung mana dia tenggelam. Panjang jadi. Simple aja. Dah, kaedah ni simple. Tapi kenapa susah sangat pada kita? Sangat susah. Orang Melayu sangat susah. Sebab tu perlu ada ilmu. Ilmu menawangi. Ilmu ni, bila dia ada ilmu, dia tinggal perintah Allah, dia rasa berdosa. Bila dia ada ilmu, dia tinggal sunnah Nabi, dia rasa rugi. Tapi kalau tak ada ilmu, tak ada apa-apa. Tenang. Main tarawih tak? Tak ada. Tenang. Dia dah aman. Ngaji Quran tak? Dah lama Ustaz, 12 hari. Aman. Tu kan ya. Ustaz, tapi kalau saya pergi masjid tak aman. Tu setan lah namanya tu. Kan simple aja dalam hidup kita ni. Kita boleh check diri kita sendiri.
ilmu tu penting. Rasa syukur penting. Rasa syukur. Kalau siapa pernah menonton filem Man, Hindustan filem Man. Man tu bukan Osman, bukan. Bukan Abdul Rahman. Man tu artinya roh. Man artinya perasaan. Kalau kata dil tu hati tadi kan. Dalam hati ada man, ada roh, ada perasaan. Bila kita marah, bila kita suka, bila kita seronok dan sebagainya, itu ada man, perasaan. Dalam filem Man, lakonan Manisha Koraila dan Amir Khan. Wah, Ustaz tahu. Yang main-main. Dalam filem tu, dia memperingatkan kita, kameraman asal lah. dia memperingatkan kita tentang supaya kita kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Nikmat tubuh badan yang Allah bagi. Sehingga dia sebut dalam lagu dia kata, "Khusyar aur gham sehti hai, fir bhi ye chup rehti hai, ab tab kaise ne na jana, जिंदगी क्या कहती है, अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तश्नागी लगते हैं तो." Sambung. Faham ni tak? Tak faham kan? Cuba tengok dia sebut. Dia kata suka duka berganti, datang tak ku sedari, tak seorang memahami suratan hidup ini. Kadang ada, kadang ku tiada, kadang senyum, kadang ku berduka, kadang hujan, kemarau, jua melanda. Kan hidup kita gitu. Kejap ada duit, lama tak ada duit. Kan betul? Biasa kan? Biasa. Kejap cerdik, lama bodoh. Betul? Dia pun biasa juga lah. Biasa sebab apa? Kenapa Allah biarkan kita jadi lupa, bodoh sikit-sikit? Sebab Allah nak bagi kita belajar sampai ke mati. Itu je ceritanya, mudah. Kalau kita memahami agama, agama sebenarnya nasihat yang baik untuk kita. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi syukur dengan nikmat sahur dan guna nikmat tawaran sahur ini dengan baik. Ya, makanlah mengikut sunnah Nabi SAW. Selesai perkara. Kemudian ibadah sahur dah selesai. Ada lagi tawaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada bulan Ramadan, bersedekah. Tu tepung yang jalan tadi tu. Sedekah Allah gambarkan 700 kali ganda nikmat. Nabi orang yang paling dermawan terutama pada bulan Ramadan, lajunya lebih laju daripada angin yang pantas berlalu. Hadis sahih. Nabi tak punya rezeki yang banyak macam kita. Rumah Nabi, kata Abu Dhar, aku tunduk nak masuk rumah Nabi. Di pintu rumah Nabi aku terpaksa menundukkan kepala, menunjukkan pintu rumah Nabi terlalu rendah dan kecil. Pintu rumah kita dulu buka sebelah, sekarang baswai buka dua belah. Kita dah ukur keranda, saiz keranda. Tahu bakal mati. Cuma berubah je tak. Ketika aku masuk berdiri dalam rumah Nabi, ku angkat tanganku, belum habis tanganku diangkat, sudah sampai bumbung rumah Nabi. Bumbung rumah kita sambung 3 anak tangga lagi pun tak sampai lagi. Sampai macam tu punya besar rumah kita. Kita beli rumah 20 kali 70. 1400 square feet. Beli, ramai orang tak bersyukur. Pada hakikatnya, kalau dia melihat pada orang lain, kami di Bukit Beruntung, di bahagian Bukit Beruntung awal, di bahagian flat dan sebagainya, ada orang tinggal 4 generasi tinggal di rumah sewa, rumah flat harga RM280. Atuknya mula tinggal dah mati, bapaknya dah tinggal dah mati, sekarang tinggal anak dan cucu. 4 generasi masih menyewa rumah tersebut. Kita baru je nikah, Allah dah bagi rezeki beli rumah RM380,000. 20 kali 70, double story, terrace house. Dan ramai manusia, daripada 1000 orang, nak dapat seorang datang bila dapat kunci pergi tengok rumah tu. Dapat kunci dah, handing over dah selesai, ambil kunci, masuk dalam rumah. Nak dapat seorang yang dapat sujud syukur. Nah mungkin kata Hindustan. Tidak pernah mungkin. Nah mungkin. Tapi yang jumpa kaki komplain lagi banyak. Masuk je rumah, isteri pertama. Yang kata kat kita lah, bang, dapur ni satu bang.
Kena buat dua, satu dapur kering, satu dapur basah. Kita pun buat, menikah 30 tahun, dua-dua dapur kering, tak masak-masak. Keng kontang. Kering kontang, dua-dua kering. Kita rasa rumah tu kecil, tambah belakang 20 kali 20, tambah depan 20 kali 20, pecah daripada 3 bilik jadi 5 bilik. Alhamdulillah, Allah bagi kita 4 anak 1 bilik, pasangan suami isteri tinggalkan. Jadi 4 bilik diisi dengan anak kita yang 4 orang. Tapi manusia leka, umur manusia menjangkau, last kali naik jadi warga emas. Saya masih gangsa. Bawah 50 itu gangsa, bawah 60 itu perak, atas 60 itu emas. Baik. Sampai warga emas, kadang-kadang belum sampai warga emas. Saya rumah saya sendiri, anak saya nikah ya ketika saya masih gangsa kan ya. Jadi bila anak yang pertama di Penang orang. Anak pertama di Penang orang. Nikah dengan orang mana? Parit Sulong. Jawa. Kan. Udah keluar bilik 1-0. Siapa ganti? Jin. Jin. Ya kan? Saya pengamal perubatan Islam di bawah Darussalam, Ustaz Ismail Kamus. Okey, baik. Tengok anak yang kedua juga di Penang orang. Tadi Parit Surong, yang ni orang Parit Bongsu. Parit Tengah. Juga Jawa. Juga Jawa. Kemudian yang ketiga Parit Bunta. Itu Banjar. Allah. Yang keempat belajar di Jordan. 4 bilik ada orang tak? Tak ada. Ada golongan jin dalam tu. Jadi apa nak buat dengan rumah kita yang besar? Kita kena ingat dalam hidup kita ada 3 perkataan. Saya ketika belajar ilmu fiqh, ilmu apa-apa, saya selalu kaitkan dengan ilmu tasawuf. Harus diketahui bahawa sesungguhnya hidup kamu, dunia ini bukan tempat kamu tinggal, tapi tempat kamu meninggal. Akhirat tempat kamu kekal. 3 perkataan itu. Ya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Akhirat tempat kita kekal. Jadi kenapa cari rumah besar-besar ketika di dunia ini, sedangkan rumah di akhirat tak ada? Kan? Buat apa nak besarkan rumah? Sedangkan kita tak adalah tinggi mana pun, tak adalah gemuk mana pun badan tu. Takat 1400 kaki persegi tu besar sangat dah tu. Akhirnya yang tinggal dalam rumah tu kita berdua. Suami isteri, seorang kencing manis, seorang darah tinggi. Merangkak kiri kanan. 4 bilik tu dah memang tak ada apa dah ada habuk aja. Itu nasib baik 2 orang ada. Kalau salah seorang yang tinggal, seorang dah mati, tinggal suami. Suami apa kerjanya? Keluar pergi warung main dam. Main dam naik haji. Dia haji tak pergi juga. Dam dia naik haji. Apa yang ada pada kita? Tak ada apa-apa. Dan ketika kita mati, ada seorang orang yang saya kenal, saya mengajar di Surau As-Siddiqin, Tasik Puteri, bulanan. Dan 2 hari sebelum Ramadan, pada 28 Syakban, saya memang kebetulan kelas saya itu, saya masuk ketika lebih kurang 5-6 minit sebelum azan maghrib, nampak ada jenazah di sebelah tu. Seorang toke restoran nasi biryani, mamak Muslim ni, dia ada 7 cawangan, harta jutaan ringgit, tapi ketika mati apa yang dia bawa? Kain kafan 3 lapisan, itu pun orang tolong pakaikan. Bawa ke dalam ke tanah perkuburan, ketika dia dimasukkan ke liang lahat, Dreamland tak ada, Daimler Pillow tak ada, Vono Maya Karin pun tak ada. Maya Karin lagi tak ada. Kan, jadi kita tolonglah. Sebab itulah hakikat kehidupan kita. Sebab tu yang kita nak jaga, bukan kita nak jaga zahir kita sebenarnya, kita nak jaga batin kita. Apabila batinnya hidup, ramai orang yang matanya terang, telinganya jelas, tapi mata hatinya buta, telinga hatinya pekak lagi tuli. Allah khabarkan, okey, ada 5 minit lagi. Allah khabarkan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ya, Allah kata apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, Allah kata apa? Telah kami jadikan neraka Jahannam itu ramai di dalamnya terdiri daripada golongan jin dan manusia. Jin tak payah kisah, bukan adik-beradik kita. Bukan sepupu sepapat anak menantu kita. Tak payah bawa mangkuk air cari nang buti nangku ibu tikun. Ini masalah kita orang Melayu. Ustaz, tolong tengok rumah saya kejap Ustaz. Kenapa? Rumah saya keras Ustaz. Udah awak buat pakai batu bata lah. Ustaz, tolong tengok Ustaz. Buat pagar. Saya pun pergi tengok pagar dah elok. Nak apa lagi ni semua? Tolong Ustaz, banyak setan dalam rumah. Kalau setan banyak bermaksud kita juga adik-beradik dengan dia lah tu. Nabi kata jaga rumahmu, sinari rumahmu dengan bacaan Quran dan solat sunat di dalam rumahmu. Dah selesai. Kita ngaji Quran di masjid. Begini tangan. Sampai orang lain nak ibadat pun tak boleh. Dah ngaji Quran dalam rumah. Solat sunat juga dalam rumah. Solat fardu aja di masjid. Nah, sinarilah rumahmu kata Nabi dengan bacaan Al-Quran dan solat sunat dalam rumah. Selesai. Habis. Tak payah duk risau. Yang kita risau adalah manusia. Okey, saya dekat rumah ni saya boleh kata kerap juga. Jam 3 pagi, 4 pagi kan orang datang rumah. Orang dah kenal. Bila dia tekan bel, saya tak apa jawab sangat. Tapi bel saya tu bila tekan bunyi Assalamualaikum. Bel saya tu. Tekannya Assalamualaikum. Jadi saya wajib jawab. Saya pun bangun. Bangun turun pergi ke bawah. Kenapa ni? Tengok. Dia kata ada pasangan hidup baru yang dokong anak kecil lah. Muda lagi, mungkin awal 20-an, bawa kereta kancil contohnya yang terbaru. Dia kata, Ustaz, tolong tengok, ni Ustaz Amran ke? Oh, tak kenal rupanya. Pandai pula cari tu. Kan ya? Jadi tak apalah. Ustaz Amran betul. Jadi ni kenapa ni? Entahlah Ustaz, tengok anak saya daripada maghrib sampai sekarang pukul 3-4 pagi ni nangis saja. Tak sihat kok, tak ada Ustaz. Saya rasa macam ada gangguan jin ni. Pandai pula dia tu. Dia kata gangguan jin. Saya tengok mak dengan ayahnya. Oh, memang keturunan jin. Budak betul. Nikah pandai. Kita pun ambil budak tu kan. Ambil budak tu, urut perut, tekan bunyi debum, 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 debum. Kembung perut budak tu. Takkan anak kembung pun tak reti. Bukan anak sakit jantung. Anak kembung aja. Last kali apa ubat saya? Saya panggil orang rumah saya, yang kejap, tolong kejap. Orang rumah pun kena bangun. Buat apa? Tolong bawa minyak UU cap limau. Bukannya susah. Ambil minyak UU cap limau, sapu perut sikit, sapu belakang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Tolak tarik sikit. Budak tu lena dalam keadaan kentut, bro. Lena dalam keadaan kentut, bayangkan. Mak bapak macam mana ni, anak kembung pun tak reti. Belajarlah sikit. Ini kira kita jin aja. Ni jin ni, jin. Tak, jin tak apa kenal dengan kita. Habis seluar jin kita pakai. Dia mana ada seluar sekarang. Kan ya? Jadi nak bagi tahu yang masuk neraka tadi tu. Yang masuk neraka lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia yang ada hati tapi tak mau memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Sich ada hati, tapi hati buta. Hayya 'alas salah. Orang lain dengar azan terus solat. Dia dengar azan, nantilah. Lalu sebelah masjid, nampak masjid waktu pun dah masuk. Break tak makan terus. Break tu tak makan. Akhirnya break makan time bila? Time mati. Handbrake orang tolong tarik bagi kita. Ini bahaya ni. Wasak apa? Wasak hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tak mau beriman pada Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ada mata tak mau lihat kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak mau dengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua golongan yang rugi. Sesuai dengan tajuk kita ni, rugi yang sangat-sangat rugi. Ya. Jadi kerugian ini bukanlah kerugian yang Allah bagi pada kita, tak, tapi kerugian yang kita cari sendiri. Sedangkan Allah semua bagi keberuntungan pada kita daripada awal Ramadan sampailah inna anzalnahu fi lailatul
Qadr dapat pahala 84 tahun atau 83 tahun 3 bulan dan seterusnya. Allah Rabbi. Nikmat yang sangat besar. Ya. Jadi pada penghujung jangan jadi rugi lagi. Rugi apa? Rugi dengan meninggalkan pencarian Lailatul Qadr. Ustaz, saya perempuan tanya pagi tadi, Ustaz, kalau saya dalam haid macam mana nak cari Lailatul Qadr? Sebenarnya Lailatul Qadr ni tak payah cari. Beramal je pada tarikh-tarikh yang diberi oleh Allah Ta'ala, pada waktu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ustaz, saya nak beramal macam mana? Kerja saya masak bagi laki, tu ibadah lah tu. Kita solat dengan Allah Ta'ala je tau. Orang yang masak, orang perempuan yang masak, dia dapat pahala dengan Allah Ta'ala. Makanan tu dimakan oleh suaminya, dia dapat pahala. Makanan itu dimakan oleh anak dan anaknya, maka dia dapat pahala bertimpa-timpa. Dan makanan itu di-share dengan jiran sebelah kanan dan sebelah kiri. Pahalanya berpanjangan. Bukan kata solat tahajud sampai begitu aja. Kita dah memang solat malam dah. Tarawih dah habis dah 8 rakaat. 8 je lah. Dia kan okey lah tu. Tapi manusia leka, manusia lupa dengan nikmat itu. Jadi carilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir. Kita sedang melalui. Kalau tak mampu 7 malam yang akhir. Kalau tak mampu malam ni, malam 27. Malam 27 banyak hadis yang mengatakan pernah berlaku. Dan malam 27 ini kalau tengok ulama matematik, bukan ulama biasa lah, ulama matematik. Ulama matematik mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Kenapa? Lam, ya, lam, ta. 4. Alif, lam, qaf, dal, ra. 5. 4 tambah 5 berapa? 9. 3 kali disebut dalam Lailatul Qadar. Surah Al-Qad. 9 kali 3? 27. Kan? Lagi satu, dia kira dalam kalimah surah Al-Qad tu, sehinggalah hiya hatta matla'il fajr tu ada 30 kalimah. Perkataan hiya yang menunjukkan Lailatul Qadar berada pada kalimah yang ke-27. Ini malam ni. Tapi jangan pakai yang matematik tu sebenarnya. Pakai kemahuan kita untuk mencari pada malam 29 dan sebagainya. Dan ubat untuk kuat adalah tolong jangan rajin dengar lagu raya. Ni pemusnah paling besar. Semangat tiba-tiba dengar terdengar suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Pakai duk teriak semua. Allah Rabbi, kurang. Kita pulunlah mana-mana yang yang Allah bagi pada kita ni, insya-Allah. Wallahu alam. 1 minit 2 tolong. Kalau ada soalan silakan. Kita bagi yang simple aja. Ustaz, contoh kalau orang travel balik di malam Lailatul Qadar, apa yang dia boleh buat? Zikrullah. Yang pertama, dia beruntung. Dia bila dia travel, dia berada di dalam musafir. Zindagi ek safar hai suhana. Hidup kita kan perjalanan yang paling indah, kan ya? Bila musafir, pertama sekali kita sedang diberi hadiah oleh Allah Ta'ala, hadiah jamak dan qasar. Jangan ditinggalkan. Ini perkara asas. Kedua, dalam musafir kita melalui sedikit kepayahan dalam beribadah. Ini juga pahala daripada Allah SWT. Dan bila naik kereta dalam perjalanan balik, memperbanyakkan zikrullah. Simple. Jaga zikrullah. Apa zikir yang sepatutnya kita jaga? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku. Jangan baca na. Kita suka baca untuk orang. Sebenarnya bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa doa yang terbaik aku baca pada malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, kau sayang untuk memberi maaf, kau suka memberi maaf. Maafkan aku ya Allah. Itu zikir yang paling baik. Jadi zikrullah, insya-Allah. Ya, berbual-buallah dengan ahli keluarga semasa dalam perjalanan. Jangan masing-masing berhandphone, WhatsApp dan sebagainya. Sebab malam tu malam Lailatul Qadar, malam punya keindahan. Malam tu, katakanlah kita ada masalah sikit dengan anak-anak, dengan bini kita, sembanglah dalam kereta dalam perjalanan. InsyaAllah Allah bagi rahmat. Wallahu a'lam. Satu lagi.
Sila. Yang apa doa yang Nabi aminkan Ha. macam mana kita nak tahu ni kita macam termasuk dalam golongan yang diampunkan Allah? Baik, macam mana kita termasuk golongan yang mendapat pengampunan? Bukan golongan yang celaka lagi binasa. Apabila kita berusaha untuk menerima semua tawaran Allah, maka kita keluar daripada golongan tersebut. Bila Allah tawar kita puasa tak? Puasa. Tapi ada kucak kacir sikit, itu biasa manusia. Sahur tak? Sahur. Tapi sahur je jam ke-12 malam. Tak ada kucak kacir sikit. Tapi kita berusaha untuk mendapatkannya. Maka kita tidak termasuk golongan yang rugi, tetapi manusia yang sedikit keuntungan yang tidak banyak. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha ke arah tersebut. InsyaAllah, yang paling penting adalah doa yang di akhir. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bukan soal amal, tapi soal pengampunan daripada kasih sayang Allah. Wallahu a'lam. Habis ya? Habis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sekerja kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini saksi pengampunan yang kami dapat ya Allah. Jadikan Ramadan ini saksi penghubung jembatan kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini saksi penghadang dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, hindari kami dari kelalaian ya Allah. Hindari kami dari kerugian ya Allah. Hindari kami dari kemudaratan ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah. Tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada siapa-siapa yang berhajat nak bagi derma kepada madrasah saya ke, zakat ke apa, saya sangat alu-alukanlah. Moga-moga kita dapat kongsi sedikit sebanyak. Dan kita moga-moga Allah pertemukan kita di dunia pada waktu ini. Allah satukan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.